Okey, kita sambung So yang ni adalah hydro. So ini gambaran struktur arm bagi stesen jadukuasa hydro. Okey, so untuk yang seterusnya adalah penjana elektrik diesel. So yang tadi kita guna hydro, thermal, yang ni adalah diesel. So diesel ni dia akan dibakar dengan campuran udara. So dia akan menghasilkan gas yang panas. So gas ini akan mengembang dan memutarkan turbin yang mana menggerakkan dinamo. So konsepnya adalah nak menggerakkan turbin. Okay. So penjana elektrik turbin gas. So gas asli dan gas petroleum yang digunakan dalam penjana ini disedut oleh pemampat dan dimampatkan. So udara yang termampat akan dicampur dengan bahan api dan dibakar menggunakan campuran gas panas. So gas panas ini akan mengembang dan memutarkan turbin dan menggerakkan dinamo yang mana boleh menghasilkan tenaga elektrik. Baik, ini adalah struktur arm bagi stesen jadukuasa gas. Baik, untuk penjana elektrik menggunakan nuklear. So perbezaannya adalah bahan yang digunakan adalah bahan radioaktif, okey, seperti uranium sebagai bahan api. Tindak balas nuklear yang berlaku dalam reaktor nuklear akan membebaskan banyak sangat haba, okey, membebaskan sangat banyak haba. So haba yang dibebaskan akan digunakan untuk mendidihkan air untuk menghasilkan steam. Okay, steam yang di bawah tekanan tinggi ini akan memutarkan turbin dan menggerakkan dinamo untuk menjana tenaga elektrik. So antara negara yang menggunakan sistem jadukuasa nuklear ini adalah Jepun, okay, Iran. Mereka menggunakan sistem jadukuasa nuklear. Okey. Baik. Dalam penghasilan arus elektrik, dia ada dua jenis arus. So yang pertama adalah arus terus dan yang kedua adalah arus ulang alik. So arus terus ialah arus yang mengalir dalam satu arah saja, one way. Okey, manakala arus ulang alik ialah arus yang mengalir dalam arah yang berubah-ubah dengan masa. So satu alat yang digunakan dipanggil osiloskop sinar katod. Ini adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan bentuk graf voltan melawan masa bagi arus terus dan arus ulang alik. Okey, kita tengok. Ini adalah gambaran osiloskop OSK tadi lah, sinar katod tu. Okey, so kita buat pembandingan antara arus terus dengan arus ulang alik. Okey, yang pertama arus terus ni dalam bentuk graf. Kalau kita tengok dalam OSK tadi, so dia akan menghasilkan satu bentuk graf yang datar. Okey, mempunyai satu arah sahaja, nilai voltannya tetap dan sumbernya adalah sel suria dan bateri. Okey. Baik, manakala bagi arus ulang alik, dia punya graf dia akan turun naik okey, melawan masa dan berubah-ubah mengikut masa. Nilai voltannya turut berubah-ubah dan kebanyakannya penjana arus ulang alik ini dihasilkan oleh penjana tenaga elektrik. Okey, so terdapat masalah yang diselesaikan, okey, berkaitan tentang bekalan tenaga elektrik dalam kehidupan. So setengah kawasan pedalaman masih ada lagi yang tak mendapat bekalan elektrik kerana kos yang terlalu tinggi untuk membina penjana elektrik atau untuk memasang sesalur elektrik, okey, wire kabel dihantar ke pedalaman. So maka penduduk di kawasan pedalaman yang berhampiran dengan sungai membina penjana elektrik mini, okey. Dan di kawasan tanah tinggi dan tanah lapang yang berangin, so penjana elektrik seperti ditunjukkan dalam rajah ni, bukan rajah ni lah. Okey, yang rajah ni okey, rajah 6.9 ni, okey. So aliran air sungai yang berterusan digunakan untuk memutarkan roda
yang mana dia akan memutarkan turbin yang ada disambungkan dengan dynamo. So dynamo di sini, so roda yang bergerak apabila air itu turun, so dia akan menghasilkan tenaga elektrik juga. Bagi kawasan yang tanah tinggi, so dia menggunakan kipas lah. Okey. Kipas akan berputar apabila angin bertiup, so dia akan menggerakkan dynamo yang mana disambungkan kepada kipas tersebut. Okey. Okey, so kita cuba tengok soalan bagi rajah di bawah. Okey, soalan yang pertama, menunjukkan dua jenis sumber tenaga, sumber X dan sumber Y. Okey, soalannya, sumber yang manakah merupakan sumber tenaga yang boleh baharu, X ataupun Y? Ada siapa-siapa yang boleh jawab? Manakala yang mana sumber tenaga yang tidak boleh baharu, X ke Y? Okey. Soalan yang bahagian B, berikan satu keburukan penjana elektrik yang digunakan bagi sumber X dan keburukan bagi sumber Y. Okey. Tak ada siapa nak jawab? Jadi saya jawablah. Baik, bagi soalan yang pertama, sumber X adalah tenaga yang boleh baharu, manakala sumber Y adalah tenaga yang tidak boleh baharu. Okey. Untuk B, pembinaan empangan untuk menjana elektrik memerlukan kawasan yang luas dan pembinaannya akan menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi pelbagai jenis organisma. Manakala pembakaran bahan sumber Y tadi, pembakaran bahan fosil akan membebaskan pelbagai jenis gas yang boleh mencemarkan udara dan menyebabkan kesan rumah hijau, pemanasan global.